okey. Masuk Astro awal ni. Masuk. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi. Jangan tak apa, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya marilah kita mengucapkan tinggi rasa syukurlah kepada Allah Taala kerana dapat bertemu lah pada hari ini di Reruai toko buku rakyat. Betul. Untuk kita membincang lah berkenaan dengan buku yang ada lah, dan saya akan membentang lah yang ni yang terutama lah. Ya, betul. Jadi di dalam bismillah saya merasmikan lah. Macam YB Saya merasmikan kuliah buku edisi Pesta Buku Kuala Lumpur yang ke 2022. Baik, jadi sebelum saya masuk ke dalam buku ni lah, maksudnya membincangkan berkenaan dengan buku yang boleh lalu. Jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu lah sekejap kan, sebelum tu kita masuk kepada kemudian kepada idea buku tersebut, kemudian barulah kita akan masuk ke dalam buku tersebut lah. Jadi sedikit perihal diri sendiri lah sebagai penulis. Nama saya Ahmad Fatih. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur lah, KL. Tapi kemudian berkahwin dengan orang Sungai Petani. Jadi kemudian sekarang menetap di Sungai Petani Kedah lah. Dan sekarang sudah ada 2 orang anak lah. Okay, jadi latar belakang pendidikan, dapat pendidikan di Mahat Tarbiyah Islamiyah di Perlis sampai SPM. Kemudian buat foundation setahun di UniKL Niat di Negeri. Kemudian menyambung kajian dalam bidang kejuruteraan maritim di St. Petersburg, Rusia. Dan sekarang telah bekerja lah. Baik, jadi perihal buku ni lah, sebelum tu perihal idea bagaimana dapat sampai ke buku ni. Sebenarnya saya memang dah lama lah menulis, dan menulis ni bukan sekadar menulis buku lah, menulis banyak juga rencana-rencana, artikel, blog, dan banyak lagi lah kan, penulisan di Facebook dan sebagainya. Jadi buku ni sebenarnya merupakan produk daripada satu penulisan yang panjang lah. Dan kalau sebelum ni saya pernah menerbitkan satu buku dengan Bibliopress, berfikir tentang pemikiran. Jadi sebenarnya dia merupakan satu proses yang sama lah, proses yang sama. Jadi kadang-kadang ramai orang yang tanya kan, nak tulis buku kan, nak tulis sesuatu ni nak tulis pasal apa kan, dan apa yang kita nak tulis kan. Jadi sebenarnya saya tak adalah sangat masalah dengan nak tulis apa benda tu kan. Ya, kerana bagi saya lah, saya ni menulis benda-benda yang dekat dengan kita lah. Apa yang kita rasa dekat dengan kita, benda tu lah yang seronok kita nak tulis kan. Kita, bagi saya, kita tak perlu nak mencari sehingga macam menulis benda yang kita sendiri tak minat ataupun kita sendiri tak suka kan. Jadi menulis ni bagi saya kena benda yang dekat dengan kita, sama ada tentang diri kita ke kan, perihal sekeliling kita ke kan, apa yang kita fikir. Maksudnya penulisan ni mesti benda yang kita sendiri minat kan, dekat dengan kita lah kan. Jadi penulisan buku ni dia banyak menulis perihal idea-idea dan bacaan. Kemudian apa yang saya faham berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling saya, baik di peringkat nasional, di peringkat antarabangsa dan sebagainya lah. Jadi penulisan ni berkenaan dengan kadang-kadang dia menyentuh perihal ekonomi kan. Ada juga rencana umum, dan juga falsafah-falsafah yang saya baca lah sepanjang saya membaca dan menulis buku lah kan. Jadi sebenarnya dia merupakan satu koleksi juga lah kan. Kebanyakannya artikel yang dimuatkan dalam buku ni merupakan kumpulan esei yang saya pernah tulis di portal seperti Borneo Koprat, Independent Insight, dan juga blog saya sendirilah, Meniti Jambatan Masa. Jadi tapi bila mana proses penulisan tu,
daripada buku berfikir tentang pemikiran kepada buku yang sekarang ni, Lalang di Lautan Ideologi ni, saya rasa macam bila saya lihat penulisan tu dan idea yang keluar daripada penulisan-penulisan sepanjang saya menulis tu, saya dapat lihat ada perubahan dari segi corak fikir saya sendirilah. Bila saya baca apa yang saya tulis tu, saya rasakan bahawa bila kita menulis ni, kadang-kadang kita cenderung terhadap satu ideologi kan. Contohnya ideologi kiri dan sebagainya. Kita banyak membaca buku-buku ideologi kiri, kita cenderung terhadap satu ideologi. Tapi kalau kita membaca, kadang-kadang sebenarnya buku ni walaupun kita rasa dia cenderung pada ideologi kiri, sebenarnya kadang-kadang ada juga idea-idea yang bukan daripada ideologi kiri kan. Dan bila kadang-kadang saya baca terutamanya buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, kadang-kadang dia walaupun orang merasakan bahawa dia kiri kan, tapi kadang-kadang dia ada juga idea-idea dia yang sebenarnya bukan idea kiri, idea kanan. Jadi saya melihat bahawa bila kita katakan ideologi, bagi saya ideologi ni adalah satu idea kan, apa yang kita rasa patut jadi kan, dan kita pun bergerak untuk merealisasikan idea kita tu lah. Tapi dalam hidup ni dia bukan sekadar idea lah kan. Kadang-kadang satu idea tu kita tak boleh nak lakukan secara literal. Jadi bagi saya dia ada dua kan, kebenaran dan ideologi. Dan bagi saya Dia kunci, dia kunci. Saya Sorry, cuba nak bukan kami kunci ya, dia bahawa kunci ni. ideologi ni dia tak sama dengan kebenaran kan? Maksudnya kebenaran satu, ideologi satu. Mungkin ada setengah-setengah isu yang ideologi ni dia lebih dekat dengan kebenaran, dan ada setengah-setengah isu dia tak dekat dengan kebenaran. Jadi bagi saya apa yang penting adalah bukan kita menerima kebenaran tu sebab dia dekat dengan ideologi kita, tapi menerima kebenaran tu tak kisahlah dekat mana pun ideologi tu berada kan. Walaupun kebenaran tu dekat ideologi orang lain, bagi saya kita kena ambil kan. Dan bagi saya dalam buku ni saya nak bawakan naratif bahawa kita patut sebenarnya mencari, kita sepatutnya menerima kebenaran tu kan? Walaupun kebenaran tu di luar daripada lingkungan ideologi kita kan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahawa ideologi ni kebanyakannya dia abstrak lah kan? Sebagai contoh, saya ambil contoh lah, dalam ideologi ekonomi neoklasikal lah kan, kita katakan sekarang ni kebanyakan negara termasuklah Malaysia lah, kita mengamalkan ekonomi yang berdasarkan ideologi ekonomi neoklasikal lah. Antara idea yang ada dalam ekonomi hari ini adalah pasaran bebas kan. Kalau kita tengok Amerika Syarikat sebagai contoh, banyak mempromosikan pasaran bebas lah. Kita kena bebas pasaran lah. Biar market ataupun pasaran yang menentukan harga, biar pasaran yang menentukan permintaan. Maksudnya kita tak boleh campur tangan. Maksudnya dalam ideologi ekonomi neoklasikal ni, kerajaan ni tak perlu nak campur tangan dalam ekonomi kan. Biar market tu dia regulate diri dia sendiri kan. Tapi sebenarnya walaupun itu idea kan, itu satu ideologi kan, tapi dalam sudut praktik tak ada satu negara pun yang praktikkan ideologi itu. Walaupun dia mengaku bahawa dia mengikut fahaman neoklasikal. Saya bagi contoh perkara ni ada dihuraikan oleh seorang ahli ekonomi daripada Cambridge, Ha Jung Chan, dalam buku dia, tak ingat tajuk buku dia, tapi buku Ha Jung Chan lah, dia cari ya. Sebagai contoh teori ekonomi pasaran bebas ni, contoh dalam ekonomi pasaran bebas hari ini, yang kononnya kita mengaku sebagai pasaran bebas, maksudnya biar market yang regulate benda, ada certain benda kita tak boleh jual dalam market. Contohnya kita nak jual dadah, tak boleh kan? Kenapa tak boleh? Biarlah market tentukan kan. Dari situ ada peruntukan, orang kata apa, moral ataupun peruntukan, orang kata undang-undang, undang-undang pun berdasarkan moral kan. Jadi maksudnya pasaran tu tak bebas lah. Contohnya macam pasaran tenaga kerja.
kanak-kanak tak boleh bekerja kan. Kenapa tak? Biarlah kalau kanak-kanak nak bekerja kan. Pasaran bebas kan, bebas. Tapi maksudnya ada limitasi kan. Jadi dalam setiap ideologi tu dia akan ada limitasi. Tak kira lah ideologi apa pun, idea tu dia merupakan satu benda yang abstrak lah. Sebab tu kalau kita baca dalam contoh Edward Said, dia ada tulis dalam Orientalism kan, kita ni kena berpisah daripada textual attitude. Maksudnya kita nak benda tu jadi betul-betul macam apa yang ada dalam teks kan. Kebanyakan idea-idea ni kita dapati, kita jumpa dalam teks kan. Tapi walaupun kadang-kadang dia membantu kita untuk menuju ke satu arah, tapi dalam masa kita nak menuju tu dia akan ada halangan-halangan. Sebab dunia yang realiti ni dia tak sama dengan dunia ideologi kan. Kita boleh tulis ideologi cantik macam mana pun dalam buku kan, tapi bila nak praktikal dia tu kadang-kadang dia ada halangan. Dan kalau kita tetap juga nak paksakan ideologi kita tu, dia akan menjadikan satu menimbulkan kadang-kadang satu kezaliman lah. Sekarang tengah membaca buku biografi anak pada Stalin lah. Stalin ada anak, nama dia Svetlana Alluluyeva kan. Mak dia mati lah. Mak dia isteri pada Stalin ni, isteri kedua Stalin lah, mati, bunuh diri. Dan Svetlana ni dia membesar dengan ayah dia lah. Ayah dia, sehinggalah ayah dia mati. Kemudian bila dia dah besar tu, dia lari. Dia tinggalkan Soviet, dia lari pergi Amerika Syarikat lah. Dan dia menjadi pengkritik kepada komunisme, dia mengkritik ayah dia. Dia tak setuju lah dengan komunis ni yang dia kata tidak membebaskan manusia lah. Dia kata tidak membebaskan manusia tak boleh berfikir dengan sendirinya di bawah komunis ni. Dan Stalin ni kalau kita baca berdasarkan buku tu lah, kalau mungkin buku tu penulisnya Rosemary Sullivan, mungkin kalau ada orang kata bias buku tu tak apalah kan, mungkin boleh tengok dia punya source. Tapi dia ada letak lah dia punya source tu daripada mana dia ambil interview, daripada mana sumber, daripada mana, jadi boleh rujuk oleh lah. Dan tadi ada kala masanya dia memang betul-betul ideolog lah. Contohnya waktu perang lah. Waktu perang bila Jerman serang Rusia, memang semua orang muda ni kena pergi medan perang, letak depan sekali. Anak-anak dia pun dia letak depan sekali. Even anak dia, ada seorang anak dia yang dengan isteri pertama lah, kena tangkap dengan Nazi lah, tentera Jerman. Ada orang kata kat Stalin, kata negotiate lah kan, lepaskan lah, kita bagi prisoner Jerman, dia bagi balik anak Stalin lah. Stalin kata tak ada, semua anak-anak orang Rusia ni anak aku. Dan anak dia akhirnya mati dalam camp Nazi. Jadi maksudnya ada kalanya Stalin ni dia memang betul-betul pegang dengan dia punya ideologi lah. Maksudnya dia memang solid. Dia kata keluarga tak keluarga memang kena ni. Tapi ada juga masanya dia tak pegang dengan ideologi dia. Contohnya waktu nak kalahkan Nazi tu, dia terpaksa bekerjasama dengan Churchill. Contoh kan, Churchill datang daripada UK, negotiate. Sekali tak dapat, 2 kali baru dia macam soft sikit. Maksudnya ada apa, maksudnya dia kena twist sikit lah. Maksudnya dia tak boleh solid dengan ideologi dia dalam dunia realiti. Begitu juga dalam polisi-polisi dia kan. Bila mana dia ambil daripada Lenin tu, banyak yang dia kena cantas lah, terutamanya kawan-kawan revolutionary dia kan. Even Trotsky sendiri lagi kan, sampai ke mana, Mexico mana kan, kena bunuh Mexico dan sebagainya. Dan even dalam Bolshevik sendiri pun kritik Stalin ni, kata tak ikut betul-betul ideologi Bolshevik. Sebab betul Stalin yang ideolog tu pun, kalau kita tengok dan kita baca kisah kehidupan dia, ada kalanya dia memang kena lari daripada ideologi dia. Sebab realiti memang memerlukan dia untuk lari daripada ideologi. Kalau tidak, dia tak boleh mencapai apa yang dia nak capai kan. Jadi dalam orang kata apa,
paradoks ni lah. Sama ada kita nak betul-betul solid dengan ideologi kita, ataupun kita nak terima ideologi tu setakat mana dia boleh mencapai kebenaran kan. Kalau dia dah tak boleh capai kebenaran, kita kena terima bahawa kita kena lari daripada ideologi tu, pergi ke mana kebenaran tu bawa kita kan. Jadi bagi saya, itulah bila saya dulu waktu mula-mula menulis dan membaca ni, saya cenderung pada idea-idea kiri lah, terutamanya idea-idea yang dibawa oleh Chomsky lah. Chomsky ni nak kata komunis pun tak juga kan, nak kata anarkis pun itulah dalam even kalau tanya Chomsky sendiri, dia pun tak tahu macam mana nak definisikan satu terma ideologi tu kan. Contoh macam komunisme, anarkisme, nak bagi satu definisi yang solid tak boleh kan. Terutamanya dalam falsafah politik lah. Sebab setiap orang tu, walaupun dia kata dia mengikut satu certain ideologi tu, ikutan dia mungkin tak sama dengan ikutan orang lain kan. Definisi ideologi dia tu tak sama dengan definisi ideologi orang lain, walaupun dia menggunakan terma yang sama kan. Contohnya anarkisme Chomsky mungkin tak sama dengan anarkisme orang-orang dekat Portugal ataupun orang-orang dekat Itali dan sebagainya. Jadi terma ideologi ni sebenarnya dia tak rigid lah kan? Dia tak rigid. Mana-mana ideologi sebenarnya dia tak rigid. Dia tak membawa kepada satu definisi yang kata apa, akademik yang memang boleh fit satu tu je. Even para penulis, para sarjana sendiri pun dia berbeza kan pandangan apa yang dimasukkan dengan nasionalisme, apa yang dimasukkan dengan populisme, anarkisme, semuanya maksudnya berbeza lah kan. Dan jadi begitulah, saya sebenarnya waktu mulanya memang cenderung pada beberapa ideologi, tapi bila saya menulis dan membaca dan melihat, saya rasa sebenarnya ideologi dan juga kebenaran itu dia merupakan dua benda yang berbeza kan. Ada kalanya kita kena lalu jambatan ideologi untuk sampai kepada satu kebenaran, tapi ada kalanya kalau jambatan tu tak berjaya membawa kita kepada kebenaran, kita kena terima. Kita tak boleh kata, oh tak boleh, ini bukan kebenaran sebab dia tak sama dengan ideologi. Tak. Kalau dia tak boleh, ideologi ni dia alat lah untuk mencapai satu yang terasa benar kan. Dan kalau dia tak boleh melaksanakan fungsi tu, kita kena terima bahawa ideologi ni tak boleh bawa kita kepada kebenaran, dan kita kena ikut jalan lain kan. Mungkin jalan yang berbeza dengan ideologi awal kita lah kan. Jadi mungkin sedikit pengenalan lah berkenaan dengan buku Lalang di Lautan Ideologi ni. Tadi saya bentangkan tu maksudnya general idea saya lah, apa yang saya nak bawa, naratif yang saya nak bawa dalam buku ni kan. Jadi buku ni sebenarnya dia bukanlah ditulis dalam masa seminggu, 2 minggu ataupun setahun kan. Dia ditulis dalam hela masa dalam 4 ke 5 tahun lah. Dia merupakan kumpulan artikel, esei, dan tapi bila saya memerhatikan perjalanan penulisan artikel dan esei itu, saya merasakan dia membawa kepada kita ni perlu menerima kebenaran dekat mana pun kebenaran tu kan, walaupun dia di luar lingkungan ideologi yang kita pegang kan. Dan jadi memang ada banyaklah tema, terutamanya rencana umum, dan antara topik yang saya minat juga kupaskan dalam buku ni adalah masalah dalam sistem demokrasi lah kan. Sistem demokrasi ni walaupun kalau kita baca lah dalam banyak tulisan-tulisan sarjana, banyak sebenarnya sarjana yang pro demokrasi, yang mengkritik demokrasi ni kan. Sebab demokrasi ni dia memang ada banyak masalah. Kebanyakannya akan cakap demokrasi ni ada banyak masalah, tapi dalam masa yang sama dia lah satu-satunya sistem yang terbaik yang kita boleh ada setakat ni lah kan. Mereka sarjana akan dalam dia mengkritik, dia akan letak caveat tu lah, walaupun dia ada masalah, tapi itu sistem yang terbaik yang kita boleh ada lah. Dan sebenarnya demokrasi ni ada banyak masalah lah, terutamanya dalam memberi kestabilan lah. Negara kita sendiri kebelakangan ni kan, sejak pilihan raya yang terakhir tu,
kita lihatlah itu maksudnya kesan demokrasi itu kepada negara lah. Bagaimana demokrasi itu dia melahirkan satu sistem politik yang huru-hara juga kan, kalau kita tengok negara kita ni kan. Tapi itulah demokrasi kan, maksudnya kerajaan tu boleh bertukar kan. Dia tak ada satu kuasa yang terlalu berpusat yang boleh memaksa orang lain untuk terima dia punya ideologi je kan. Tapi dalam masa yang sama dia melahirkan satu ketidaktentuan lah kan, ketidaktentuan, dan ekonomi pun dia tak dapat menjadi stabil lah bila politik ni tak stabil lah. Dia berbeza dengan kalau kita ambil contoh China kan, ramai orang anggap oh China ni bagus kan, ekonomi berkembang kan. Ekonomi China berkembang sehingga dia boleh keluarkan rakyat dia yang miskin tu semua sekarang ni di atas paras kemiskinan kan. Dia merupakan ahli ekonomi kata satu yang dia tak pernah dicapai oleh negara lain. Boleh datang nak tengok tu. Tapi China tapi tak ada tempat duduk. bukan negara yang mengamalkan demokrasi kan. Jadi China ni walaupun ekonomi dia kuat, stabil, berkembang, dia tak mengamalkan demokrasi sebab dia mempunyai satu sistem politik yang stabil lah. Sebab tu China dia boleh buat apa? Silk Road punya apa? Obor. Obor punya plan. Obor punya plan tu bukan plan 1, 2, 5 tahun macam itu kan. Kita mungkin ada rancangan ekonomi ke 12, 13, 5 tahun. Tapi tak sampai 5 tahun kerajaan dah buka. Rancangan pun di-scrap. Tiba-tiba kerajaan buka lagi, nak buat balik. Jadi maksudnya tak tentu hala kan. Sebab dia tak ada satu sistem yang stabil kan. Tapi China ni walaupun dikutuk sebagai autokratik dan sebagainya, tapi dia stabil lah. Dia boleh buat perancangan dalam masa 20-50 tahun kan. Dia bukan perancangan jangka pendek macam negara-negara demokrasi kan, yang merancang sekadar 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan. Tapi dia boleh merancang 20 tahun, 30 tahun sebab dia ada satu sistem yang stabil lah. Dan sebenarnya kalau baca lah kan, negara-negara lain banyak sebenarnya dari sudut ekonomi ni dia maju ketika zaman yang orang kata autokratik ataupun zaman diktator lah kan. Sebagai contoh Jepun maju waktu Meiji kan, waktu zaman Meiji. Begitu kat Korea waktu zaman Pak apa dah kan, waktu dia asaskan Samsung dan sebagainya. Malaysia pun Mahathir banyak kemajuan dia waktu zaman Mahathir kan, yang dikutuk sebagai diktator kan, yang dikutuk sebagai banyak Fir'aun dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sebab itulah banyak juga penulis yang mengatakan sebenarnya demokrasi ni dia tak ada kaitan dengan ekonomi. Dia tak ada kaitan dengan ekonomi. Untuk maju dari sudut ekonomi ni tak memerlukan demokrasi juga. Dan lagi satu bagi saya masalah dalam demokrasi ni, dia ada dalam pemikiran kita lah, pemikiran moden ni, ramai orang yang dia memperjuangkan hak-hak sama rata kan. Kita nak hak sama rata kan. Dalam masa yang sama kita nak juga kebebasan kan. Maksudnya kebebasan dan hak sama rata ni seolah-olah merupakan dua benda yang boleh dicapai dalam masa yang sama. Tapi sebenarnya dua benda ni dia merupakan satu yang berbeza lah. Hak sama rata dengan kebebasan ni. Dan kalau kita nak satu tu, kadang-kadang kita terpaksa melimitkan yang satu lagi ni. Contoh kalau kita nak kata semua orang kena sambung lah. Tak boleh ada yang kaya, tak boleh ada yang miskin. Semua orang kena sambung. Dari situ kita kena limitkan kebebasan. Maksudnya ada certain orang tak boleh pegang harta sebagian-sebagian kan. Maksudnya kalau dia kaya, ada sebagian harta dia kena ambil lah untuk distribute. Jadi dari situ maksudnya untuk capai sama rata tu, kita kena korbankan kebebasan untuk memiliki harta. Begitu juga sebaliknya lah kan. Kalau kita nak kata orang bebas memiliki harta kan, dia akan melahirkan masalah ketidaksamaan lah kan. Maksudnya ada yang terlalu kaya dan ada yang terlalu miskin kan. Jadi dia tak adil pula dari sudut tu kan.
Jadi sebenarnya kebebasan dan hak sama rata ni sebenarnya dia merupakan dua idea yang bertentangan juga lah kalau kita tengok dari sudut pelaksanaan dia. Walaupun dari sudut teori slogannya kita boleh kata lah kita nak kebebasan dan hak sama rata lah. Tapi bila kita sampai pada praktikal dia akan ada masalah lah. Dah ada cerita? Boleh kita bagi 5 minit lagi? Okey, jadi kat situ lah sebenarnya naratif yang saya nak bawa lah. Saya nak bawa bahawa dalam buku ni lah menjadi lalang di lautan ideologi ni, maksudnya dalam dunia ni ada pelbagai jenis ideologi lah. Tak kira lah ideologi dari sudut teologi, ideologi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tapi sebenarnya tugas kita lah bukanlah untuk kita memilih satu ideologi ataupun dua ideologi yang untuk kita pegang kan. Tapi adalah untuk kita mencari kebenaran lah, kebenaran. Dan kalau kebenaran tu ada pada satu ideologi tu, kita ambil lah. Kalau ada di luar ideologi tu, kita kena terima juga. Sebab apa yang kita nak sebenarnya adalah kebenaran lah. Kita bukan nak berideologi. Ideologi tu mungkin boleh membantu kita untuk mencapai satu kebenaran, tapi ideologi itu sendiri bukanlah satu kebenaran. Jadi saya nak bawa perbezaan pula kan. Perbezaan tu power. Sebab kadang-kadang saya tengok ramai banyak pergaduhan kan di internet ke, di kalangan aktivis ke. Maksudnya kononnya bergaduh perihal ideologi lah. Bermusuh dengan orang ni sebab dia ada ideologi lain kan. Tapi bagi saya sepatutnya kita dah bergerak keluar daripada tu kan. Mana-mana yang benar, mana-mana yang adil, mana-mana yang baik untuk masyarakat, itulah sebenarnya yang patut kita pegang kan. Bukan kita pegang sebab benda kebaikan tu berada di ideologi yang lain. Jadi saya harap buku ni dapatlah membawa naratif yang saya cuba bawakan tu. Jadi mungkin kalau naratif tu tak sampai dalam buku ni, mungkin boleh dipanjangkan dalam bentuk diskusi ke, soal jawab, forum ke dan sebagainya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Tak habis lagi. Mana habis soal jawab ni? Baru nak tutup majlis. Senang. Ada terima kasih kepada ucapkan kepada Tokoh Kuraya lah kerana menjemput saya sebagai pembentang pertama lah dalam pesta buku 2022 ni. Jadi saya buka lah pada ada beberapa soalan lah. Okey, terima kasih kepada saudara Syed Mahfati. Jadi kita buka juga ada soalan. Puan ada soalan, mau tanya. Kalau tanya boleh ya. Apa dia cakap je. Panjang. Ada soalan? Ada soalan boleh. Kita buka pada semua. Kalau ada soalan angkat tangan, saya akan pergi ke sana. Saya akan bagi mic Okey, mereka semua sedang berfikir tentang soalan. Kawan nama apa? Ali ada soalan Ali ya? Ali sediakan soalan atau Ali ya? Okey. Okey, jadi ni bila kita kata saya pakai mask dulu. Okey. Jadi tak payah, aku tak payah. Kau je watak utama sekarang. Jadi adik-adik semua boleh masuk dulu ke toko buku rakyat. Okey, boleh tengok buku, boleh tanya soalan juga. Okey. Jadi adakah bila kita dah tak ada ideologi ni, jadi adakah kita harus bersikap pragmatik? Dan semua boleh. Jadi kita tak payah pegang apa-apa lah. Kita apa saja yang baik, itu yang kita ambil. Jadi kita ikut lah mana yang baik kan. Kita kalau kita buat satu gerakan atau parti, kita tak ada ideologi. Apa saja yang baik, apa saja orang suka, itu yang kita buat. Okey, saya tanya kepada saudara, minta mungkin ada penjelasan lain. Terima kasih atas soalan yang begitu menarik. Saya memang dah lama juga fikir tentang soalan tu. Adakah kalau kita tak menerima sesuatu ideologi tu, kita perlu menjadi populis. Saya lebih suka kepada nama populis lah. Mungkin kadang-kadang ada orang kata boleh bukan populis, dia pragmatik kan. Tapi saya rasa ada beza. Populis ni biasanya dia ikut apa yang penyokong dia nak. Walaupun benda tu tak baik untuk negara, tapi sebab baik untuk penyokong dia, itu. Pragmatik ni mungkin lebih kepada apa yang
berkesan lah. Apa yang berkesan kita ambil. Saya lebih suka kepada maksudnya kita Polis. dia sebenarnya jawapan saya kalau PES dah sebelum jawapan saya boleh tukar lagi lah. Jadi dia ikut pada apa yang orang tu nak lah. Okey, sebagai contoh macam PES kata tadi, kalau orang tu mendirikan satu parti atau penggerakan kan, dia akan ada ideologi. Yes, memang dia akan ada ideologi. Dan jadi dia akan huraikan, dia akan tengok semua benda tu berdasarkan ideologi parti dia lah, ataupun ideologi gerakan dia. Dan dia akan formulate dia punya polisi dan sebagainya, semua ikut ideologi dia lah. Jadi sebab itu memang itu gerakan dia lah. Kalau dia pun sendiri tak ikut ideologi parti dia, tak jadilah parti dia kan. Tapi saya cakap ni bila kita sebagai orang awam ataupun orang yang berfikir ataupun orang biasa lah, orang yang tak ada bukanlah tak ada, orang yang sedang mencari kan. Kita ni dalam hidup ni nak berpegang pada apa kan. Jadi bagi saya, kalau kita bukan ahli sesuatu parti ataupun ahli pada mana-mana gerakan, terpulang pada kita lah untuk kita menganalisa, gunakan kita punya rational thought, gunakan kita punya ilmu untuk kita timbang lah mana yang betul dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kalau kita dalam pertimbangan kita tu ada pada satu parti, ataupun boleh lah ikut parti tu, tapi kalau parti tu dia nak lari daripada kebenaran, seharusnya kita keluar lah daripada parti tu dan bersama kebenaran, walaupun di luar parti tu lah. Adakah jawab soalan saudara ataupun tak jawab? Saya tidak boleh menjawab. Saya hanya moderator saja. Sekaligus juru video. Jadi saya tidak mau berdebat. Okey, jadi kita buka pada lagi buka floor, buka lantai kepada hadirin. Ali ya, Ali. Ali, tanya soalan Ali. Bagi satu soalan. Bagi soalan ni susah lagi. Soalan mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ali. Okey. Tahu pendapat saya, tuan ada menulis 2 buku ataupun lebih lah, mungkin lebih penulisan. Jadi apa yang penulisan yang saya tahu antaranya berfikir tentang pemikiran dan juga lalang di lautan ideologi. Jadi kalau ikutkan genre buku tu lebih kepada pemikiran dan ideologi lah. Dan soalan saya, dan dalam perspektif ideologi, macam mana kita nak tahu ideologi itu betul ataupun salah ataupun relevan ataupun tidak, dan siapa yang boleh, pihak mana yang boleh mengkritik ideologi itu, ataupun semua orang bebas untuk mengkritik ideologi orang lain? Itu maksud. Faham tak? Terima kasih Ali, soalan universiti ya. Universiti Islam antarabangsa lah. Okay. Bagaimana kita nak tentukan satu ideologi itu betul atau salah, dan siapa yang boleh mengkritik satu ideologi dia? Okey. Macam mana kita nak tentukan ideologi itu betul atau salah? Sebenarnya bagi saya, kalau nak katakan ideologi ekonomi itu, dia mestilah merupakan ada satu pembuktian lah, bahawa apa yang nak dicapai itu tercapai. Kalau ideologi itu berjaya mencapai apa yang dia nak capai, maka ideologi itu benar. Sebagai contoh kita katalah mengkritik ideologi diri saya, dia katalah ideologi komunis kan. Astagfirullah. Dia kata nak memberi kesamarataan kan. Dia kata nak memberi kesamarataan. Tadi dia sebut pasal Stalin tadi. Stalin dia ada mak lah. Mak dia nama KK. Stalin ni sebelum nama Stalin dia panggil Soso. Mak dia panggil dia Soso sebelum dia jadi Stalin lah. Stalin pun bukan nama dia. Nama dia Joseph Jugashvili. Dia orang Georgia. Jadi waktu mak dia nak mati, mak Stalin ni dia nak Stalin jadi padri sebenarnya. Terus. Dia nak Stalin jadi padri. Tapi lalas
Dia pegang je benda sains. Sekali ni tak jadi pada lagi lah. Betul ke ya? Jadi waktu mak dia nak meninggal tu, dia datang bawa mak dia. Mak dia tanya, kau ni nak jadi apa sekarang kan? Lepas tu Stalin jawab, mak kenal tak ni apa Tsar Rusia dulu kan? Masa Tsar Nicholas tu yang dia yang kena bunuh dengan Bolshevik kan? Lepas tu Stalin kata, sekarang saya dah jadi Tsar kata. Jadi maksudnya akhirnya ideologi yang dibawa oleh Bolshevik tu dia tak melahirkan kalau daripada ideologi asal dia nak menghapuskan kelas lah. Dia nak tumbuhkan satu masyarakat kelasnya society yang masyarakat tanpa kelas kan. Tapi Stalin sendiri mengaku bahawa dia tak kisah baru kan. Jadi maksudnya ada kelas aristokrat barulah kan. Aristokrat daripada proletariat ke apa kan. Maksudnya akhirnya dia tak menyelesaikan isu yang pertama sekali dia nak selesaikan. Jadi kalau dia tak berjaya menyelesaikan isu yang dia nak selesaikan, bagi saya ideologi itu kita tak boleh kata dia benar lah. Dia tak boleh kata benar. Tapi ada juga bahagian-bahagian dalam ideologi ni dia yang bukan bersifat objektif ataupun kita boleh buktikan dengan satu benda yang tepat lah. Sebagai contoh, ideologi yang mencintai semangat kebangsaan kan, mencintai bangsa kan. Benda tu kita tak boleh nak buktikan kan. Itu sekadar semangat lah kan. Ideologi yang berdasarkan semangat. Yang tu kita tak boleh nak kata benar atau salah. Sebab dia ikutlah masing-masing. Kalau orang ada semangat mencintai bangsa dia nasionalis lah kan. Dia ada lah sifat nasionalis dalam diri dia. Jadi ideologi dalam bentuk tu sukar kita buktikan lah betul atau salah lah. Sebab dia bergantung kepada benda yang lebih abstrak yang kita tak boleh buktikan lah. Siapa yang boleh mengkritik ideologi ni dalam masyarakat yang bebas, free society, semua orang boleh kritik lah. Cuma lepas tu kena tanggung lah, kena tangkap orang pun. Jadi bagi saya semua orang boleh mengkritik sesuatu ideologi, sesuatu polisi, sesuatu pemikiran yang dia rasa merosakkan masyarakat ataupun tidak membawa masyarakat kepada kebenaran, boleh dikritik dan sepatutnya semua orang kritik lah. Itu jawapan saya lah. Moderator dengan sign. Moderator sibuk lah. Ada lagi soalan lagi? Tadi ada banyak soalan. Ya, satu soalan. Okey, kita nak ikut kebenaran ni. Kebenaran tu yang mana satu? Macam mana kita nak tahu kebenaran adakah dia wujud, dan kalau dia wujud, macam mana kita nak cari kebenaran tu? Kebenaran tu. Wah, berat. Ini memang soalan falsafah yang paling dalam je ni. Macam mana kita nak tahu Kebenaran. adakah kebenaran tu wujud dan macam mana? Macam mana kita tahu dia adalah Okey. kebenaran? Adakah kebenaran itu wujud, dan kalau dia wujud, macam mana kita nak tahu dia wujud lah? Okey. Baik. Sebenarnya setiap manusia ni kita dikurniakan kemampuan berfikir lah kan? Kemampuan berfikir. Tapi kemampuan berfikir ni dia berbeza. Setiap orang berbeza lah kemampuan berfikir ni. Dia berbeza tu dari segi akses daripada ilmu, berbeza dari segi latar masyarakat dia macam mana. Jadi bagi saya lah, saya secara personal merasakan memang setiap orang tu dia akan sampai pada kesimpulan kebenaran tu berbeza-beza. Sebab memang setiap orang ni dia lahir dalam masyarakat yang berbeza, latar yang berbeza, yang kadang-kadang kita tak boleh nak pilih pun kan. Sebagai contoh, orang tu dia lahir dekat sebagai contoh lah, lahir dekat Jerman. Dia tak pilih orang yang Jerman kan. Orang tu lahir dekat Istana, dia tak pilih orang lahir di Istana, dia lahir di Istana. Jadi persekitaran tu akan membentuk apa yang dirasakan benda tu benar atau tak benar. Tapi apabila
apabila manusia tu dia develop, dia akan berinteraksi dengan orang lain, dia berinteraksi dengan idea lain, dia ada satu kemampuan untuk berfikir, dan manusia ni untuk menentukan kebenaran tu dia perlukan kepada pembuktian lah, pembuktian. Dan siapa yang percaya membuktikan sesuatu dan orang tu atas kapasiti ilmu dia boleh terima bukti tu, dia akan jadi kebenaran untuk diri dia lah. Tapi mungkin orang lain tak boleh terima benda tu kan. Jadi akhirnya akan berbeza juga lah. Jadi bagi saya, kalau jawapan saya memang setiap orang tu dia akan sampai pada kesimpulan kebenaran tu berbeza lah. Sebab setiap orang mempunyai kemampuan fikir yang berbeza dan latar macam mana dia membesar, macam mana pemikiran dia terbentuk pun berbeza lah. Latar-latar ni kebanyakan je memang kita tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Dan memang kita lahir dia tu. Tapi apabila kita mencapai satu usia yang kita boleh berfikir sendiri kan, kita ada kebebasan untuk bertindak, di situ kita boleh gunakan kemampuan fikir kita lah untuk menentukan sesuatu tu, adakah sesuatu tu dapat memberi kita bukti dan kita menerima bukti tu kan. Sebab kadang-kadang ada orang boleh bawa bukti kan, tapi orang satu lagi kata ini bukan bukti yang aku cari kan. Jadi tak sampai juga kepada kebenaran kan. Jadi dia memerlukan satu proses pembuktian, dan orang yang di sana tu sedia menerima bukti tu lah. Kalau dia pun tak terima bukti tu, jadi dia takkan jadi kebenaran lah. Ada kamu jawab soalan itu ke tak jawab? Okey. Okey, terima kasih kepada saudara Syamah Fatih. Kita beri tepukan kepada beliau. Alright, lancar. Okey. Jadi ada orang nak sign, minta sign buku. Okey, tengok itu saja. Kita jumpa lagi Syamah Fatih di sesi yang lain. Terima kasih. Jangan lupa janji anda, Orientalism kita nak bentang di kubu. Okey. Kita minta sign dulu pada peminat nak sign. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pukul 4 nanti. Pecah dulu telefon kita. Telefon pun nak panas lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Alright.